bagaimana kita nak maniskan ujian kita ni. Allah Ta'ala sentiasa berikan kita ujian. Betul ke betul? Alright. So, kita macam mana kita nak anggap perkara yang diuji itu jadi manis kepada kita. Jadi seronok kita hadap ujian. Macam mana sekalipun Allah dah lekatkan, Allah dah karang, Allah dah sebut di dalam Al-Quran. Apa dia tuan-tuan dan perempuan? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dekat sini. Apa maksud tu tuan-tuan? Maksud dia apa dia? Allah Ta'ala telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk kita. Untuk first part adalah mati dan hidup. Okey? Adanya mati dan adanya hidup. Adanya mati, adanya hidup. Baik. Tuan-tuan dan perempuan. Mati hidup ni Allah tentukan. Ni yang pertama. Kita nak selesaikan dulu. Kenapa Allah kata Allah yang tentukan mati dan hidup ni? Sebab apa? Sebab Allah nak bagi kita faham. Kenapa kita diuji dengan kematian? Kenapa kita diuji dengan hidup ini? Alright? So, kita dah faham dah bagaimana kita nak hadapi untuk part yang pertama ni. Untuk kita hadapi ujian dengan rasa manis. Contoh, tuan-tuan dan perempuan, bila kita pegang satu ayat Al-Quran. First, adalah pegang ayat Al-Quran betul-betul. Fahamkan ayat Al-Quran betul-betul supaya kita dapat hadapi ujian dengan manisnya. Alright. Dapat dah yang pertama. Kita faham ayat Al-Quran. Bila kita faham ayat Al-Quran yang kita baca tadi, yang saya baca tadi, surah Al-Mulk, ayat yang kedua, kita faham satu ayat Al-Quran dan kita pegang betul-betul ayat Al-Quran tu. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah yang tentukan hidup, Allah tentukan mati. Tuan-tuan dan perempuan, tengok. Bila contohnya diuji dengan kehidupan, Allah uji dengan hidup ni, Allah uji kita. Okey, yang pertama tadi, pegang betul-betul ayat Al-Quran dan faham. InsyaAllah Allah akan maniskan setiap rasa ujian kepada kita. Okey, kita tidak boleh lari. Bukan maksud tidak boleh lari daripada ujian, tuan-tuan dan perempuan. Allah akan uji kita untuk nak angkat darjat kita. Ingat, yang kedua, Allah akan uji kita untuk nak angkat darjat kita. Allah akan uji kita untuk kita rasa bersyukur. Allah akan uji kita untuk kita akan rasa bersabar. Allah akan uji kita dengan pelbagai ujian. Kita fikir ujian ni ujian yang besar-besar, betul tak? Silap. Yang ni ramai yang silap. Okey? Ramai yang silap apa dia? Anggap ujian semua besar-besar. Tidak tuan-tuan dan perempuan. Contoh saya bagi, kita dekat pejabat, kita kena buka kasut kan? Contoh. Ataupun pergi kat masjid, kita kena buka kasut. Tiba-tiba kita keluar masjid tu, kasut kita ada kesan kotoran, dipijak oleh jemaah lain atau dipijak oleh sahabat sekerja yang lain. Tuan-tuan dan perempuan, Allah uji kita tak tu? Yes, ini Allah uji. Tetapi bila kalam yang keluar daripada mulut kita perkara yang tak elok, contohnya, bodoh betul lah siapa yang pijak kasut aku ni. Nampak tak? Itu perkara yang kita bodohkan siapa? Kita bodohkan siapa? Sedangkan Allah yang menguji kita untuk tengok kesabaran kita. Jadi bila kita twist kepada pemikiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jadi tenang dan kita akan rasa, ya Allah, ini ujian darimu. Engkau sedang menguji aku. Aku beriman kepadamu, ya Allah. Tuan-tuan dan perempuan, kali ni perkongsian ni tak berat, tetapi selalulah kita menganggap bahawasanya setiap ujian yang Allah berikan kepada kita adalah untuk menaikkan darjat kita di syurga kelak. Bila kita sudah melepasi satu persatu. Alright, baik. Yang kedua, yang seterusnya.
Yang kedua tadi, kita menganggap bahawasanya Allah uji kita untuk Allah sayang kita. Untuk kita sayang Allah, untuk Allah angkat kesabaran kita, angkat kesyukuran kita. Okey. Yang seterusnya, Allah uji kita ni, sedang uji ni. Allah uji. Ustaz, kalau Allah uji banyak-banyak, orang yang hadapi ujian yang banyak ni, adakah dia orang yang akan tinggi darjat dia di dalam syurga kelak? Jawapan dia yes. Jawapan dia apa tuan-tuan? Tulis dekat komen. Ya, siapa diuji paling banyak, dia akan tinggi darjat di dalam syurga. Siapa dalam dunia ni paling diuji? Diuji paling banyak. Tuan-tuan dan perempuan, siapa sekarang ni boleh tunjuk dekat saya, tunjuk dekat kita semua yang ada, alright? Yang mana berdarah daripada kepala dia sehingga kasut dia untuk semata-mata memperjuangkan Islam. Ramai sekarang ni menjatuhkan Islam walhal dia Islam. Wa na'udzubillahi min zalik. Minta-minta kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang macam tu. Tuan-tuan dan perempuan, kita benci ulama, bukan kita lah. Ada orang yang benci ulama sedangkan nama dia Islam. Wal'iyazubillah. Tuan-tuan dan perempuan, nampak? Bila Nabi Muhammad SAW paling banyak diuji, sedangkan dia Rasulullah. Kita tuan-tuan dan perempuan, sikit saja Allah uji, kita dah rasa putus asa. Okey? Itu adalah cara-cara nak duduk di tempat yang paling tinggi di dalam syurga kelak. InsyaAllah. Tuan-tuan, kalau dapat sesuatu daripada perkongsian kali ini, tuan-puan kongsikan dan juga tulis dekat ruangan komen. Alright? Boleh ke boleh? So, jangan lupa follow memmengaji.com, subscribe YouTube channel memmengaji.com, yang ada Instagram, follow memmengaji.com. Boleh ke boleh? Alright. So, Alhamdulillah.